dirahajui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan tim A lah yang pada asalnya bermati-matian ingin membentuk satu permuafakatan dengan PAS, iaitu Muafakat Nasional, atas alasan kononnya nak penyatuan ummah menentang anasir jahat DAP. Yang saya dah jelaskan beberapa kali mengapa ianya semua palsu belaka. Okey. Tapi apa pun, itulah tim A, tim B, dan tim A ni minoriti. Jadi dia berpaut kepada PAS sebagai alasan mengapa dia masih relevan. Dia minoriti. Sokongan dia lebih kurang 9 ahli parlimen UMNO lah. Okey. So sekarang ini jangan guna alasan walaupun Najib tak ada jawatan dalam UMNO, tapi dia sudah ada gencatan politik dengan Zahid. Ya. Dan mereka bekerjasama atas satu misi, iaitu untuk tunggang semua yang boleh tunggang. Mereka sedang tunggang Muhyiddin, saya dah jelaskan, Azmin. Mereka sedang tunggang PAS, semuanya atas misi untuk kembalikan tim A ke tampuk kepimpinan negara. Dan masih latar belakang, ya. Pada asalnya rancangan adalah persetujuan antara Zahid dengan Najib adalah Najib akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri pada PRU 15. Mereka akan cuba cetuskan PRU 15 selepas keputusan Mahkamah Najib. Dan kemudian Zahid, seandainya Barisan Nasional menang, mereka memang tahu susah nak menang, tetapi seandainya menang, Najib akan jadi Perdana Menteri dan Zahid akan jadi timbalannya. Kemudian selepas satu ketika, Najib akan berundur dan Zahid akan ambil alih. Tetapi Mahkamah dah putuskan bahawa Najib bersalah. Jadi sekarang, untuk pencalonan Najib sebagai Perdana Menteri ini masalah besar. Dan sekarang misi untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional memang dulu dah ada, tapi sekarang Najib lebih terdesak, teramat terdesak. Sebab apa pun selepas PRN Sabah atau Pilihan Raya Negeri Sabah, Najib akan, atau kumpulan dia sudah pasti akan cuba cetuskan pembubaran parlimen. Mungkin mereka akan menasihati UMNO Timbi, PAS untuk tarik sokongan daripada Muhyiddin agar Muhyiddin dipaksa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Mereka tidak okey, ini salah satu rancangan lah. Saya tak nak masuk campur dengan rancangan-rancangan lain lah. Saya fokus kat rancangan ni dulu. Okey, so itu salah satu daripada 3 rancangan. Hari ini saya akan fokus kepada salah satu daripada rancangan, iaitu mereka akan cuba cetuskan pilihan raya dengan mungkin cuba pengaruhi PAS, Timbi untuk tarik sokongan dari Muhyiddin agar Muhyiddin terpaksa menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Now, mengapa terdesak? Sebab Najib perlu memastikan bahawa sebelum Mahkamah Rayuan memberi keputusan rayuannya, sama ada rayuan tu diterima atau tidak, Najib perlu berbuat demikian kerana takut Mahkamah Rayuan, dan berkemungkinan besar lah kalau kau kaji kes Najib, Mahkamah Rayuan akan tolak rayuan Najib. Bermakna Mahkamah Rayuan akan kekalkan sabitan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan seterusnya Najib boleh buat rayuan lagi, tetapi Mahkamah Rayuan boleh mengarahkan dijalankan. Tadi ada gangguan sikit, minta maaf ya. So boleh arahkan agar hukuman diteruskan dan Najib mungkin kena masuk penjara. Jadi apa pun pilihan raya umum tak lama lagi. Ini bukan bawah kawalan Muhyiddin. Baik. Untuk makluman saudara-saudari, saya difahamkan oleh 3 sumber yang boleh dipercayai yang berpengaruh ni, bahawasanya Najib telah memasuki satu persefahaman dengan Anwar Ibrahim. Dan menurut persefahaman tu, Najib bersetuju agar sekiranya PKR membantu Barisan Nasional di PRU 15 dan juga secara langsung atau tidak langsung selepas PRN Sabah habis, maka sekiranya ada jalan, sekiranya selepas PRU 15 Najib nampak ada jalan untuk membentuk kerajaan persekutuan bersama-sama PKR, maka Najib akan membenarkan isu pencalonan Perdana Menteri itu dilepaskan terus kepada Anwar. Maka Anwar akan tentukan. Dan sekiranya Anwar berkata saya nak calonkan diri sendiri, maka mereka akan calonkan Anwar, dan Najib tidak ada halangan sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri.
Saya turut dipahamkan bahawa perkara ini sebenarnya telah dipersetujui oleh Zaid Hamidi. Ini yang saya dipahamkan. Okay? Now, benda ni tak mustahil. Sebab Najib sememangnya pernah cuba untuk bersekongkol dengan Anwar sebelum PRU 13 dan sebelum PRU 14 dan sebaik selepas PRU 14. Yang selepas PRU 14 ni satu Malaysia dah tahu. Tapi yang sebelum PRU 13 dan sebelum PRU 14 tu memang pernah. Tapi saya tak nak uraikan di sini, takut live ni jadi terlalu panjang. Tapi tidak mustahil. Sebab orang-orang Najib, okey, aktivis dan seorang bekas ahli UMNO, sebab dalam UMNO ni banyak ejen, Majlis Tinggi UMNO ni banyak ejen Anwar, dan seorang yang bekas ahli UMNO yang dipecat tu, semuanya sebenarnya berbisik-bisik di banyak kumpulan sejak dulu lagi sokong Anwar. Apabila saya dedahkan perkara tu dulu, mereka sengaja sekali keluar 2-3 kenyataan menyelar Anwar untuk buktikan kononnya mereka ni bukan ejen Anwar, tapi mereka ejen Anwar. Mereka ni dah tahu dari awal. Saya pun dah tahu dari awal, tetapi hari ini saya nak membongkarkan dengan lebih lanjut bahawa memang ada satu persefahaman sedemikian. Jadi sebenarnya peluang untuk Barisan Nasional menang pilihan raya umum ni amat tipis atau tiada. Muafakat Nasional, korang dah ditipu lama. Sebab banyak orang bercerita kat kau, tapi tak pernah buat analisis atau huraian terperinci. Okey, sebabnya nombor satu, Undi Melayu Islam dah berpecah teruk. Saya dah huraikan berpuluh-puluh kali mengapa. Sebab Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, semuanya bercelaru. PAS bercelaru, UMNO bercelaru. Nombor dua, sebab selepas PRU 14, PAS menang 18 kerusi, Barisan Nasional menang 79 kerusi, jumlahkan pun tak cukup untuk menang, untuk bentuk kerajaan. Tambah pula, ada parti-parti dari Sarawak dan dari Sabah tarik diri dari Barisan Nasional untuk bentuk gabungan masing-masing, menyebabkan kerusi Barisan Nasional jatuh teruk sampai 40 lebih. Lagi teruk lah. Dan parti-parti Sabah ni tidak akan masuk balik ke dalam Barisan Nasional begitu sahaja. Okey, mereka tidak akan masuk. Jadi lepas itu satu. Kemudian kalau kita lihat Cini dan Slim yang saya dah buat analisis terperinci, korang termakan dengan propaganda kononnya Barisan menang majoriti. Memang pun menang majoriti, itu kubu kuat mereka. Tetapi kalau kamu ambil undi Barisan yang kita sekarang boleh anggap sebagai undi UMNO PAS, dan kalau kau jumlahkan undi UMNO dan PAS di PRU 14 bagi Cini dan juga Slim, kau akan dapati tidak ada peningkatan langsung pencapaian Barisan Nasional atau UMNO PAS, biarpun berlawan dengan calon bebas. Itu bermakna UMNO dan PAS berada dalam keadaan amat kritikal, amat uzur. Okey? Jadi kemungkinan amat besar Barisan Nasional dan PAS akan mengalami penurunan dalam bilangan kerusi parlimen yang dimenangi pada PRU 15. Dan untuk makluman saudara-saudari, sebenarnya perkara ini diketahui oleh Najib, Zahid dan semuanya. Diketahui. Okey? Diketahui. Saya tak hairanlah mereka main propaganda. Kau pun dah tahu Laskar Cyber, cerita Laskar Cyber yang saya sebut dari dulu lagi rupa-rupanya benar. Ya, kau pun dah tahu Rosmah ada beri arahan kat banyak Laskar Cyber. Maka jangan hairanlah awak dibanjiri minda awak ni, hari-hari mereka masukkan propaganda palsu. Okey. So mereka tahu tak akan menang. Tapi Najib tak terdaya sebab dia dah terdesak. Anwar juga terdesak. Jadi dua musuh terdesak ni, satu terdesak nak jadi Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim, dan juga terdesak sebab kes pengampunan dia sedang ada orang cabar pengampunan dia. Satu lagi terdesak sebab mungkin masuk penjara. Kedua-dua manusia terdesak ni berganding bahu untuk menentang musuh bersama. Prinsip dia, kalau Najib tak boleh, prinsip Najib, kalau saya tak boleh jadi Perdana Menteri atau kalau Barisan Nasional tak boleh menang,
saya nak kurangkan kemungkinan, bukan nak pastikan, nak kurangkan kemungkinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Blok Bebas Kuasa Ketiga dia membentuk kerajaan persekutuan selepas PRU 15. Itu fokus Najib. Okay? Bukan nak menang PRU 15, nak kurangkan kemungkinan. Tapi kalau boleh bentuk kerajaan bersama PKR, bagi Najib itu satu perkara yang bonus. Okay. Tapi mustahil, saya dah ceritakan mengapa. Dan lagi satu, di Sabah pun sama. Sebenarnya Najib amat-amat harapkan bahawa sekarang ni Barisan Nasional ni, kalau kau lihat, dia ada UMNO dan dia ada Parti Star. Sebenarnya Parti Star. Jadi kalau kamu campurkan dah 31 kerusi. Jadi Najib amat-amat harapkan UMNO, Star dan PKR yang tanding 7 kerusi akan menang penuh. Which is near impossible. Hampir mustahil. Tapi dia tak terdaya, terpaksa berharap. Okay, menang penuh, menang sekurang-kurangnya 37 kerusi agar DUN Sabah boleh dikawal oleh beliau bersama PKR. Dan saya difahamkan bahawa adun-adun PKR yang menang tu akan bersedia untuk keluar, untuk berganding bahu dengan Barisan Nasional. Jadi untuk Anwar mengelakkan daripada DAP dan Amanah mengesyaki bahawa dia bersekongkol dengan Najib, jadi mungkin dia akan berpura-pura untuk memecat adun-adun itu, seperti mana dia berpura-pura untuk pecat Kenny Chua kerana Kenny bersekongkol dengan Tan Sri Musa Aman untuk cuba ganggu-gugat kerajaan Syafiq Abdal. Okey. Dan setelah perkara ni berlaku, adun-adun PKR yang menyokong BN tu, yang dah dipecat tu, dan Barisan Nasional akan pinggirkan semua, Perikatan Nasional dan sebagainya, dan mereka akan cuba menggunakan jentera pentadbiran Sabah untuk cuba memenangi seberapa banyak kerusi parlimen di Sabah selepas parlimen dibubarkan. Jadi berharaplah, banyak rancangan ni berharap yang amat mustahil untuk berlaku, tetapi satu harapan besar kerana tidak ada cara lain. Dan ini hanya satu rancangan, ada dua lagi rancangan yang saya belum cerita. Rancangan yang dari Kem Najib. Okey. So kesimpulannya, walaupun perkara ni mustahil, hampir tidak mungkin berlaku, tetapi Najib menaruh arahan. Mana tahu kalau barisan campur PKR, campur PAS, boleh dapat sekurang-kurangnya 95 ke 100 kerusi atau 90 lebih lah. Jadi pada hemat Najib akan boleh cuba meyakinkan Hadi. Hadi sememangnya tak mau ada apa-apa dengan Anwar. Cuba meyakinkan Hadi dan parti-parti Sabah dan Sarawak supaya membentuk gabungan kerajaan baharu. Itulah harapan dia. Ini salah satu rancangan. Dan ini setakat yang saya difahamkan. Okey? Sama ada anda nak percaya ke tidak, itu anda buat rumusan sendiri. Tetapi ini bukan kali pertama Najib pernah cuba kerjasama dengan Anwar. Banyak kali. Okey? Kalau Najib nafikan bahawa dia telah banyak kali cuba bekerjasama dengan Anwar dalam tahun-tahun sebelum ni, suruh Najib buat penafian, lepas tu kau lihat apa berlaku. Tapi yang ini setakat yang saya dipahamkan. Satu juga yang saya dipahamkan adalah di dalam PAS ada berlaku perpecahan antara Kem Hadi dengan Kem Tuan Ibrahim. Sebab Kem Tuan Ibrahim, orang-orang Tuan Ibrahim ni terbuka kepada idea UMNO kerjasama dengan PAS dan KR. Hadi mati-mati menentang kerjasama dengan PKR. Dan Hadi sedang dihentam teruk oleh beberapa ahli Majlis Syura kepimpinan belah bahagian ke cawangan dan sebagainya, dan Akaumbi yang begitu marah dengan cara UMNO memperlakukan PAS seperti sampah. Bukan UMNO, seluruh UMNO, tim A sebenarnya. Okay. So inilah rungkaian saya dalam bahagian kedua siri pendedahan berhubung Anwar Ibrahim. Jadi pastikan anda bersama saya esok. Sebelum saya pergi, sokongan saya padu terhadap Warisan Plus di Sabah. Jadi saya berharap orang Sabah, ini jangan marah saya, kalau boleh jangan bagi satu pun undi dekat Barisan Nasional
Jangan bagi satu pun undi dekat Perikatan Nasional. Bagi semua dekat Warisan Plus. Pimpinan Syafiq Abdal. Dah masuk babak kelentong tahap gaban dan putar alam, petik dalil, puak Barisan Nasional, Perikatan Nasional semua ni. Tapi ini peribadi saya berhak untuk ada sokongan terhadap Warisan Plus. Jadi sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa sebentar lagi ya, saya akan letakkan di ruang komen link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa ikuti dan link kepada artikel berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.